teks. Dalam ni memang saya bagi bahan daripada buku teks juga. Nanti kalau tak ada, yang tingkatan 5 tak ada buku teks Form 4, tak apa kerana dalam ni memang saya dah keluarkan maklumat-maklumat penting daripada buku teks. Ni saya tengok je PowerPoint balik. Dan tingkatan 4 memang masuk exam lihat balik Yang nanti tu, yang bila tu, yang ada 4 hari saya buat kelas berturut-turut hari tu. 4 hari berturut-turut yang cuti, bila cuti? Yang baru-baru yang masa cuti saya buat kelas. Lihat balik yang Ticket to Victory, memang ada soalan-soalan yang akan keluar. Saya dah ulang kaji, keluar. Dan yang akhir-akhir ini untuk ulang kaji akan keluar lagi. Tak tahu kalau tak mau ulang kaji, sayang. So jadi saya besarkan. Tadi saya kata dia mesti B ini tirus. B ini mesti tirus. Dan sudut B yang bertentang dengan sudut tirus mesti pendek daripada C ini. B ni bukan sudut kandung. Kalau sudut kandung dekat A. Sudut kandung maksud dia terletak di antara B dan C. Okay, nah? Dan kita akan tarik nanti sisi yang terpendek ini saya akan tarik sama ada ke dalam atau keluar ke dalam ini. Ke dalam untuk menghasilkan segitiga kaki sama. Nampak? Nampak ni segitiga nampak? Segitiga satu. Segitiga ini asal tarikkan segitiga AC ini, AC tarik ke dalam, nampak? Saya akan tarik, dia akan ini dilabelkan sebagai C1. Nanti kita akan label prime. Prime itu maksudnya segitiga dia punya sudut yang baru. Okey. ABC ni kan sudut kan? Nampak ni segitiga kaki sama, ditarik ke dalam mesti sama. Tarik nanti tak payahlah guna jangka lukis, guna je pembaris. Agak-agak je kakinya sama. So nanti apa yang segitiga dua yang terjadi itu adalah senang je. Ambil A, B, C satu. Okey. Yang hak dalam ni A, B, C satu dan satu lagi adalah yang besar tu iaitu apa? A, B, C 2. Okey. So ini adalah penerangannya. Nanti saya tunjukkan dia punya yang lebih jelas menggunakan nombor. Ini nombor. Sekejap kita tengok. Ini nampak. English menentukan kewujudan dan menyelesaikan masalah kes ambiguity suatu segitiga. Macam inilah saya kata tadi. Ambiguity ni dia mesti sudut tirus dekat sini dan ada dua sisi. Dua sisi. Sudut tirus itu bukan kandung. Sisi 4 ini lebih pendek daripada 6. Sama ada nak tarik keluar atau ke dalam. Biasanya kita akan tarik ke dalam untuk menghasilkan segitiga. Ada kes ada yang tarik kat luar. Tarik dapat ke sini. Tarik dapat, kita labelkan B1. Label lah B ni adalah yang asal, B1 adalah yang baru ataupun kita gunakan istilah B prime nanti. Ini yang maksudnya ambiguity maksudnya. Dalam exam saya tak tahu lah apa. Hari tu tak ada pelajar yang buat pun yang ni. So senang je. Dia mesti kaki dia sama yang ni. Nanti dah akan dapat dekat sini kaki dia sama. Ini kaki dia sama. Ini kaki dia sama. Okey, ni kat sini sudut tirus. Alright. And then saya tengok lagi. Ini kes-kes dia lah. Depa IA ada kelas tadi. Pada tingkatan 4 ada kelas. So, okey. Nampak ni? Case ambiguity wujud apabila diberi dua panjang sisi. Saya ambil sekejap. Hilang ke? Okey, kan? So, tadi kita sampai mana? Ni dia kata case ambiguity wujud jika ulang balik dua panjang sisi iaitu A dan C ini, A dan C. Dan satu sudut bukan kandung, saya dah kata tadi dia bukan kandung. A sudut tirus, sisi yang bertentang dengan sudut bukan kandung mesti lebih pendek daripada sisi C, tetapi dia lebih panjang daripada tinggi. Tinggi itu apa pelajar?
Kalau sebenarnya dia adalah jarak terdekat. Tinggi adalah jarak terdekat antara AC. Saya pernah terangkan di dalam bab jarak terdekat ini dalam bentuk, dalam bab geometri koordinat. Dalam Cik Fazli pernah ada abang itu dalam geometri koordinat memang ada shortest distance. Okey, yang ni dia kata, contoh for determine whether the ambiguity case exists or not and describe. Okey, terangkan. Kalau A ni ada tak ambiguity-nya untuk A? Siapa boleh respon untuk A? Dah ada jawapan dah kat situ. Untuk A ada tak case ambiguity? Siapa boleh respon? Ada. Bagus Aina. Ada lah sebab nampak ni dah jelas dah saya abang tadi. Tentang dengan dia ni, dia sudut tirus dan bertentang dengan sudut tirus tadi dia lebih pendek. 4 ini lebih pendek daripada 7. Ini adalah sudut tirus. Maka case ambiguity berlaku. Saya takut tahun ni dia akan keluar ini. Memang suka tanya case ni. Sebab pelajar dia tak baca dan cikgu pun tak terang. Untuk B, wujud ke tak ambiguity? Wujud tak ambiguity? Untuk B, siapa boleh respon? Form 4 boleh respon. Wujud tak ambiguity? Tak. Wujud. Form 4. Thank you Form 4 yang hantar kerja. Mereka ada baru ni saya suruh hantar kerja. Yang hantarnya email Ain Balkis Firin. Kalau tak silap saya yang saya perasan. Kalau ada yang hantar saya tak tertengok. Tahniah. Form 5 pun bagi homework buat juga. Ada beberapa pelajar buat. Tahniah. Saya tak paksa. Tapi kalau kamu buat satu bonus bagi kamu sebenarnya. Tak wujud kerana apa? Nampak tak? Nampak ni. Untuk B ni tak wujud sebab sisi pun sini tak ada pun. Sini tak ada. Lepas tu ada dua sudut pula kat sini. 40 dengan 80. Tak wujud ini ambiguity ya. So itu pasal ambiguity sekarang. Ini tak payah tengok. So bukan, ini bukan, ini bukan, ini bukan, ini bukan. Mesti nak bincang sekejap lagi. Okey, lihat ini. Tolong jawab sekejap. Saya dah bebel-bebel panjang. Belum ambiguity yang lagi. Ini adalah basic saja. Okey, try jawab. Okey. Bahan saya dah bagi tadi kan. Jadi kalau kamu silent, kamu senang je. Okey, try jawab. A1, saya tak tengok siapa dapat dulu. Form 4 or Form 5. Okey, teruskan. Saya mute nah. Okey. Dekat paparan kamu berapa jumlah pelajar? Asma dah terleh. Asma. Siapa tadi Masya Allah? 3. Berapa? 53. 53. Ya, 53 tolak saya. 51. Tahniah malam ni ramai yang join. Nampak dia suka kelas malam-malam kot. Kalau pagi tu kurang respon. Okay, dah dapat dah Iwan? Amnina, okay Amnina. Boleh join malam ni Fitriah.
Cari dulu sudut pada S. S adalah apa? Try lengkapkan segitiga dulu kalau boleh. S berapa? Tak tahu lah. 180. 55. Okay, good. Tulis 55. Okay. Okay. And then, nak buat apa? Panjang US. Siapa dah dapat? Guna petua apa? US. US is bertentang dengan sudut apa? Tengok US, dia bertentang dengan sudut apa? 100. Hang garis siap-siap. Iaitu sini. Payah saya kalau pakai entire screen payah. Saya kena pakai back balik boleh tak? Saya nak pakai Windows. Boleh. Sekejap nah. Kena pakai Windows biasa. Hanan baru masuk. Sambung cari US. Berapa US? 54. Boleh nampak tak? Takut kat hampa tak nampak. Boleh nampak? Nampak. Okay nah. Saking senang sikit. Pen dekat atas. Okay. US ini bertentang dengan sudut 100. Jadi boleh silang ke tak boleh silang? Ada tak yang benda yang boleh silang? Apa benda yang boleh silang? Boleh silang pakai petua apa? Sin. Sinus. Hang kena tengok 24 ni. 24 bersilang dengan mana 24? 55. Ni 24 dengan 55. Cepat-cepat tulis. Jadi untuk A1, 24 perkan dengan sin 55. Siapa laju dia boleh terus nah. Jangan tunggu cikgu. Cikgu slow-slow. So seterusnya untuk yang partner dia. Partner mesti US kan? US tadi dengan apa tadi? US dengan 100. US dengan 100, betul? Jadi US overkan dengan sin 100. Okey. Faham tak kenapa? Sebab ingat cari dulu yang boleh silang. Yang boleh silang maksudnya antara sudut dan sisi. 24 dengan 55. Pakai petua sin. Petua sin adalah per 24 per sin 55. Petua sin dia ada sama dengan satu lagi adalah yang bertentang iaitu 100 dengan US. 100 dengan US. Jadi US ke atas, sin 100 kat bawah. Ini senang saja pelajar. Kamu perlu lakukan darab silang. Amina boleh? Form 4. Yang ni bagi dapat 10 markah. Amina okey? Darab silang. Jadi US darab sin 55 sama dengan 24 darab sin 100. Tekan kalkulator kamu. Jadi press kalkulator nah. Bahagilah. Saya nak maklumkan siap-siap pada 22 hari bulan nanti. 22 hari Jumaat kalau tak silap saya. Ada program teknik menjawab The ADMET. Program ini adalah kerjasama saya dengan cikgu. Saya dijemput untuk memberi ceramah di sekolah apa? Taiping. Sekolah di Taiping. So, jadi bila saya memberi ceramah, biasanya saya akan bawa pelajar-pelajar saya. Sebabnya saya tak mau aktif di luar, di dalam saya tinggal. So jadi saya memang bawa pelajar-pelajar. Bawa tu bukannya apa? Bawa pergi sana ke Is? Tak. Bukan bawa. Tu maksudnya hang masuk Google Meet nanti petang Jumaat. Nanti saya akan letak kat dalam grup sekolah. Maksudnya kalau hari Jumaat petang tu cikgu tu maklumlah bahawa ada program ADMET. Jadi apa-apa program yang saya buat memang ada pelajar sabar. Okay. So what is the answer for US? Nabil? 28.85.
Asma. Asma kata 28.85. Kita kata 4. Apa dia? Jangan makan yang tu, tak boleh. Betul. 28. Betul, pandai. CM. Unit dek should be letak 28.85. Jangan bagi jawapan kat pemeriksa 28.9. Cannot. Ingat mesti 4 angka bererti ataupun selepas titik perbulan itu ambillah 2. Ini 4 angka bererti ataupun dia nak berapa titik perbulan? 3 ataupun 3 titik perpuluhan. Jangan shortcut. Jangan bundar awal kerana pembundaran awal akan memberi efek kepada jawapan akhir. Okey. Dan satu lagi saya suka tengok pelajar suka buat ini. Tanda ini suka buat. Janganlah buat tanda ni. Tanda ni saya tak pantang dalam ilmu. Pantang. Siapa buat tanda ini mengaku kat dengan? Siapa berani mengaku? Saya tahu. Oh, Aminah buat. Bagus. Jangan buat tanda ini. Amirul buat. Jangan buat dalam ikmat memberi kesan yang sangat besar pada pemarkahan. Yes. Ramai. Nazatul buat. Jangan buat. Hanan buat kan Hanan? Saya ingat kamu menjawab periksa, saya ingat. Tengok dia angkat tangan. Saya kalau pelajar menjawab, saya tahu. Saya tahu. Dia jawab macam mana. Cara dia jawab lain sikit, saya tahu. Belajar kat mana, saya tahu. InsyaAllah. Pengalaman kita. Okey. So seterusnya, buat untuknya sudut RS. Macam mana nak cari sudut RS? Sudut RS nak cari sudut RS. Sudut RUS. RUS maksudnya dekat atas ni. Sudut semua ni nak cari macam mana. 25 dah ada. Lepas tu nak buat apa? Jadi kena lihat pada segitiga yang di sebelah ini. Kalau kamu dah silent, senang kamu faham. Nampak Yang ni R, yang ni U, yang ni S. Tadi kita dah tahu panjang US adalah 28.85. Kalau boleh kan lukis segitiga yang baru semula. Senang nampak. Cikgu lukis segitiga baru nak. Adik bagi pelan TV dek. Bagi pelan TV. Lukis segitiga, jangan tengok segitiga UST. Sekarang tengok segitiga URS. What should formula you have to do? You have to do lah. Apa? Apa formula yang perlu kamu gunakan? Sin of cos. Boleh untuk Cos. yang kedua siapa dapat? Cos. Is kira. Saya lukis segitiga dia nak. Bagi perlahan TV tadi. RUS. Dua 16 sisi US tadi berapa? 28.85 kan? So, jadi kena cari dulu sudut dekat atas ni, kena tambah dengan 25 sebabnya dia nak yang semua. Yang ni jadi tak ada pun benda yang boleh silang. Sudut tak ada. Sudut tak boleh silang dengan sisi dia. U tak boleh silang dengan 16. S tak boleh silang dengan 22. R tak boleh silang dengan 28. Jadi pelajar yang tak boleh silang ni teruskan petua cos. Petua cos tu dia panjang-panjang. Tu ada cos kat ujung. So bagaimana nak apply guna petua cos? Lihat yang bertentang ini. Yang bertentang dengan U adalah 16. Maksudnya 16 akan di hadapan. Jadi cikgu buat rumus. 16 kuasa 2 sama dengan sisi selain 16 adalah 22 dan 28.5. Jadi letak 22 kuasa 2 tambah 28.85 kuasa 2. Lepas tu apa? Tolak 2 kali 22 kali 28.85. Ada cos kat ujung lah. Saya sambung kat sebelah bawah lah. Cos. Cos apa? Cos U. Letakkan U. Okay. Kirakan macam mana nak kira? Macam ni kira nak. Bawa negatif ke? Bawa negatif ataupun tulis dulu. Betul?
Tulis dulu pun tak apa. Kalau nak tulis dulu, selesai dulu. Iaitu 16 kuasa 2 berapa? 16 kuasa 2 tekan kalkulator. 256. Kuning nampak aku warna kuning? Tak nampak tukar warna? Nampak kuning? Tak tukar kuning. 22 kuasa 2. Tekan kalkulator sekaligus yang ni. 22 kuasa 2 tambah 28.585 kuasa 2. Tekan 22 yang ada topi kuasa 2 ataupun power of 2 tambah. Boleh tak? What is the answer? Arif, Alhamdulillah Arif masuk. 1316.32. Point 32. Okey, betul tak? Yang lain? 3225. 3225. Tak apa, kita ambil lebih jangan syok. Betul kan tu? Ni siapa ni Syakira? Alhamdulillah ramai malam ni masuk seronok cikgu. Okey, belakang tekan macam ni. Tekan belakang. 2 kali 22 kali 28.85. Berapa Imir? Ni tekan. 2 kali 22 kali 28.5. Kali. Imir, berapa? Kita nampak dia malu nak respon. Amir Irfan. Tak ada juga. 126. Ya, Asma. Apa? 1, 2. Apa dia kat belakang? 2 kali 22 kali 28.5. Anis. Ain, Balkis, Fatihah. Siapa-siapa nak respon lah. 1269.4. 1269.4. 1269.4. Bagus. 1269.4. Dengar tu kamu berkomunikasi. Cos U. Sekarang pelajar saya nak mencari ini tau. Saya nak mencari sudut ini. Nampak dia berada negatif. Saya pindah pergi belah kiri. Cepat-cepat saya pindah pergi kiri. Nanti senang kita kira. 1269.4 cos U. Kemudian apa? Yang nombor hijau tu 1316.3225. Buat apa? Tolak. Tolak. Okey, tolak 256. So selesaikan. Jadi cikgu nak cari cos U. Ini maksudnya darab. Selesaikan. Atas tu tolak. Divide by. 1, 2. Bahagi nah. Dia main sebelah. Dia jadi bahagi. Kita tekan. Ini jangan tekan sekaligus. Berhati-hati. Should be tekan yang atas dulu. 1316.3225. Tolak 256. Answer. Tekan answer. Dah dapat answer baru bahagi. Kamu pastikan ada kalkulator. Kalau tidak payah. Pastikan ada kalkulator di sebelah. Pasal apa adik buka? Tak mana? Adik bagi kat ayah. Tekan kalkulator, tolak dulu yang atas. Bahagi. Tekan tolak dulu, dapat answer. Imanina, boleh? Amnina. Kata 4. Boleh? Tak payah malu nah. Kamu nak belajar jangan malu. Benda yang sama je form 4, form 5. Okey. Dah tolak nanti, dapat jawapan. Ingat ada jawapan. Jangan padam jawapan kamu itu kerana kita nak cari sudut dia. U adalah tekan shift cos. Shift cos jawapan yang kamu dapat tadi tu. Ni yang kamu tekan kalkulator. Jadi U adalah dapatlah sudutnya. Apa jawapan dia? Siapa tak dapat beritahu. 33.35. Betul. 33.35. Yang lain? Siapa dapat Zamois angkat tangan? Ain, Balkis. Zak. Bagus malam ni. Sabtu malam bagus dia pun masuk tu. 33.35.
Siapa dapat tambah 33.35? Belum. Tak dapat ke? Cikgu perlu ulang. Ain Balkis dapat? Syafiqah Alia dapat? Tahniah. Dapat. Tengok. Bagus. Imanina bagus. Tahniah. Kita tengok dekat paparan laptop dia lebih besar. Bagus. Anis Ayuni Atira dapat. Bagus. Tahniah. Aina Amir Afiq dapat. Lagi pelajar lelaki? Aminah dapat. Tahniah Aminah. Nazatul Hamid, Nazatul dapat. Hana Hamimi. Okay, good. Malam ni ada 57 orang. Alhamdulillah. Okay, Tiha dapat dah. Very good. Alhamdulillah Hakim. Hakim tahniah. Kalau saya tak tersebut nama jangan terasa. Saya tidak membezakan pelajar saya kata. Burhan dapat. Hanan? Ikmal, Haris, Izul Irfan, Hasnazira. Dapat. Very good. Very good. Very good. Okey. Dah dapat tahniah. Kita teruskan soalan yang soalan seterusnya. Nah. Dia tanya apa pula yang seterusnya? Okey. So tadi untuk sudut U. Kemudian dia tanya pula di sini. Saya berbalik kepada segitiga. Nah. RUS dah dapat, sekarang nak panjang RT. Panjang RT iaitu panjang yang mana? Kena gariskan R ke T. RT gariskan. Ini. Macam mana nak buat? Kalau kamu dah salin senang. Sebab tu saya suruh salin dulu. Biasanya kalau saya nak ajar buat apa, saya akan bagi. Kalau yang benda yang panjang-panjang saya bagi. Kalau yang simple-simple, ringkas tak apa. Tadi dia nak sudut RUS kan? Adakah jawapan dia tadi 33 perpuluhan. Jadi nak buat apa? Betul lah. Betul lah. Sorry. RUS lah tadi. Tadi R. Ya betul-betul bukan nak sampai. Ya bukan nak RUT. RUS sahaja. Pasal apa saya buat ni? Okay. Tadi betul dah. Kita dah dapat dah tadi kat sudut tu. Kita dapat dah yang ni. Sini tadi kita dapat 32.35 kan? 33.35. Sekarang pelajar, kamu hanya keluarkan segitiga ini. Iaitu RUT. Keluarkan segitiga RUT di mana sisi RU 22 and sisi UT is 24 and apa dia? Panjang RT nak cari. Bubuh sudut ni 33.35 tapi kena tambah dengan 25 ni. Betul tak? Kena cari yang keseluruhan. Sebab kita nak pakai segitiga RUT. Sekarang lukis segitiga RUT. Harap jangan terleft lah malam ni. Ini kenangan ramai yang masuk hari ni. RUT 22. Siapa tahu nak pakai petua apa. Boleh je type kat chat tu. Cos. Is kata cos. Yang lain? Form 4 nak pakai rumus apa? Nak keluar periksa nanti ni. Nabil, nak pakai rumus apa Nabil? Segan nak cakap. Tak payah segan. Okay, so cikgu tunjukkan. Asma dah terleft dah. Saya guna slide baru nah. Saya lukis balik nah. Okay, saya akan gunakan segitiga RUT. Okay, sini U. Sini R, sini T. Ini kena campurnya ni. Yang ni kena campur ni. Campur apa dia? Darjah 3/4 apa nak tambah? 33.35 tambah dengan apa? 25. Tambah 25. Jadi kat dalam ni dapat?
58.35. 58.35. CC-nya adalah 22, CC ni adalah 24. And then you should buat apa? Nak cari arti. Adakah benda sisi dan sudut yang diketahui? Tak ada. Tak ada. Cepat-cepat tak ada. Memang yang panjang-panjang tu lah. Jadi yang bertentang dengan dia akan di depan. Arti square sama dengan selain daripada dia adalah sisinya 22. Sisinya adalah 24. 22 kuasa 2 tambah 24 kuasa 2 tolak 2. Darab ambil sisi tadi. 22. 24. Sekarang cos 58.35 degree. Sekarang yang ni tekan je yang ni pelajar. Berhati-hati tekan. Okey, tekan ini dulu. Ini tekan. Dengar cakap saya, kalau tidak nanti kamu salah. Tekan ini dulu. Buka kurungan 22 kuasa 2 tambah 24 kuasa 2. Tutup kurungan. Tolak. Okey, buka kurungan. Salin yang dalam benda-benda ini darab. 2 darab 22, darab 24, darab cos 58.35. Tutup balik kurungan. Kamu akan dapat jawapan panjang. Jangan padam kalkulator nanti. Tekan punca kuasa pada kalkulator kamu. Akan dapat jawapan. Ini yang dalam yang kamu kira ni. Dapatlah nilai arti berapa. Okey, kira. 22.49. Bagus Ain Balkis. Ain tingkatan 4 kan? 5. Bukan ada seorang 5 lagi ke? Ibn Sina. Ada seorang lagi lah Ain tingkatan 4. Sorry. Lama apa sampai banyak yang sama. 22 perpuluhan apa Ain? 49. Budak. Bagus Ain, good. Okey, yang lain dapat? Ingat. Macam tu. Parah. Adik nak apa? Nak tidur dah? Tak boleh lagi, nanti memang ada kelas. Dia ajak saya tidur dah anak saya. Okey. Makan nasi. Syafiqah Alia dapat? Tira? Fatihah? Dapat Ibu. Bagus Tira. Asnazira? Umi? Mimi? Ini 10 orang yang masuk terawal tadi saya baca. Asma, Atirah, Syafiqah Alia, Batrisha, Nabil, Amir, Irfan, Ain Balkis, Aufa, Syafinas, Burhan. 10 orang. Okey, sudah belum? Tak dapat, bagi tahu saya terang sekali lagi. Siapa dapat, angkat tangan. Terlihat siapa yang dapat. Tak ada yang dapat lagi? Ahmad Mukri, Fiza dapat dah. Syakirah pasal apa terleh dah. Amirul. Anis Ayuni. Amir Is dapat. Good. Imanina, Tuan Hakim, Aina, Natasha. Syafiqah. Aminah dapat tak Aminah? Arif Fazli dapat? Amzah? Amzah dapat? Amzah, buat tak? Kalau tak buat kamu rugi. Yang ni nak bagi exam ni dapat markah baik lah. Ni nak bagi dapat markah baik. Okey, Ihtifasuddin. Bagus. Aminah Hanan pun dapat. Okey, good. Okey, very good. Burhan pun dapat. Fatihah. Okey, so saya rasa kamu pun dah faham sebab ini saya dah ulang beberapa kali. Lihat, saya tekankan ini, kerana ADMAT dia ada fasa-fasa dia. Pelajar tingkatan 5, motion saya akan ajar nanti apabila bersemuka. Kerana motion, kamu kena kukuh pembezaan dan pengamiran. Integration dan differentiation kena kukuh.
Kalau tak ajar motion pun dah boleh jawab SPM dengan cemerlang sebenarnya. Motion adalah pilihan. Motion kena pandai kamir dan beza. So okey, kita tengok soalan yang seterusnya apa? Saya sebenarnya nak tunjukkan ambiguity tu. Okey, jadi kita dah sekarang tak habis lagi area. Sekarang yang keempat, area of quadrilateral RSTU. Luas sisi 4 RSTU pelajar. Tolong cari. Kena pecah kepada dua bahagian, cari segitiga RUS dan cari segitiga UST, kemudian ditambahkan sama ada menggunakan petua yang biasa 1/2 AB sin C or menggunakan Heron formula. Okey, cuba. Jangan adik, jangan. Saya cakap tadi terus tak lupa buka mic. Okey, untuk segitiga RUS 1/2 darab 22 darab 28.85 sin sudut 33.35 dan untuk segitiga yang ni pula 1/2 darab 24 darab 28.85 sin sudut 25 dan kemudian ditambahkan kedua-duanya segitiga akan dapatlah area of quadrilateral. Quadrilateral ni segi empat lah. Sisi yang mempunyai poligon yang mempunyai 4 sisi. Okay, 1, 2, 3. 1, 2. Ini tadi yang kedua. Ini yang adik jangan adik. Ini yang ketiga. Tadi yang ketiga ni arti kamu dapat berapa arti dia? 22.49 kan? Ni. Okey. Dan satu lagi yang keempat adalah siapa dah dapat dah? Yang keempat luas saya lukis satu-satu. Saya tak payah buat yang ni adalah area of RUS tambah dengan area of triangle SUT. Okey, cuba. Anak saya dah membebel apa? Anybody dapat jawapan? Boleh? Alia dah terleft ke tu? Siapa dapat jawapan angkat tangan nak tengok. Kalau kat sekolah ni boleh lah belanja-belanja makan kan? 5 AK. Aina tak diam je malam ni. Aina ada tak? Oh, ada. Nanti kelas hampa kena pecah kan? Sebab kelas hampa 21 kan? Kan? Nanti kelas hampa kena pecah. Ada 2 penggiliran minggu. Mak ai jenuh pula. Ada yang kena belajar PDPR, ada main sekolah kan? Tahu dah kan?
Tahu tak Tak. maklumat tu? Tak tahu lagi. Kelas lain. Oh, dia pembelah habaq. Kelas lain yang kurang daripada, dia kelas yang lebih daripada 15 kot. Tak silap saya. Dia kena pecah kepada 2. Penggiliran ikut minggu. Kalau kelas lain yang kurang, yang 12, 13, okey. Dia teruskan. Dia belajar macam biasa. Nampak akan dibahagi pecah 2. Kesian. Okey, okey. Dua 28. Ingat kalau dia segitiga dia memang ada 2 sisi dan 1 sudut. Sudut ini tadi berapa sini? 33.35. Okey, lukis segitiga yang kedua. Saya nak bagi faham. Kalau hang pandai tak apa, kalau laju je. Saya satu-satu saya terangkan. Ini apa? ST ni 25. Persembahkan jawapan kepada pemeriksa secara kemas dan teratur. Maksudnya tulis tu jangan comot-comot. Tulis kalau biar cepat dan tepat. Sisi berapa? US berapa sisi? 28.85. Sisi UT berapa? UT berapa sisi UT? 24. 24. Okay, kira. Dapat dah jawapan Is? Belum. Ini 1/2. Saya suka guna petua biasa. Hero lambat. Cikgu, CCRS Ya. dengan ST tak boleh tulis lah. Tak payah. Dia kalau nak cari segitiga, dia 2 sisi. Yang tengah-tengah tu sudut kandung. Dia mesti ada 2 sisi dekat sebelah dia. Yang tu tak ada kaitan dah. Sin. Boleh? Tengok balik rumus. Saya rujuk balik ini adalah rumus segitiga ni. Nampak? 1/2 AB sin C ni. Yang ni. Besarkan sikit. Ni L ni. Area 1/2 AB sin C. Apa AB? AB itu adalah sudut yang diapit oleh sudut. Sisi 2 sisi diapit oleh sudut. Formula are given in soalan the given nanti. No. Formula yang mana? Geometri koordinat kena terbit sendiri. Yang ni diberi lagi. Jadi sampai mana dah? Sampai mana tadi? Okey, sini. Dia memang 2 sisi tu dah. Okey nak untuk saya ulang sekali lagi Pelajar tingkatan 4 yang masuk ambil periksa nanti. Ni, hang kalau nak cari area 2 sisi dan sudut sini. Okey? Yang lain tu tak perlu dah. Okey. So, apa yang tertinggal dekat sini? Cikgu ada tertinggal something kat sini. Sin kan? Dia mesti ada sin. Rumus dia ada sin Darab betul lah 28.85 darabkan dengan sin 33.35 pluskan dengan kira balik yang ni 28.85 darab 24 saya sambung bawah sin. Area hanya menggunakan sin saja. Okey. Siapa dapat jawapan? Izul dapat jawapan Izul. Semalam meriah ni kelas apa? Semalam kelas apa? 5IS. Amirul Nazmi. Dapat tak? Ahmad Mukri. Tengah kira. Kira. Lain tak okey. Hasrul mesej cikgu. Tak apa, tak apa. Okey, siapa dah dapat tadi jawapan? Betul?
Kim dapat berapa, Kim? Haris dapat berapa? Ikmal? Fizrin? 320.7742. Han tambah dah. Ni is Ha. 320 Okey. Tu jawapan. 7742. Oh, Itu terlebih dah tu. 330 330. 77. Hampa. 320. Sorry. 320. Ana dapat Ana? 77. Okey. 320. 320.77. Okey. Unit dia apa? Luas? cm kuasa 2. Okay. So, kita akan nak tengok case ambiguity saya nak ajar yang ni. Salin dulu. Fitri, saya tak mau makan masa yang lama sebab nanti belajar. Aminah ada nak tanya ke? Aminah. Tu siapa Amin ke? Amirul? Tak ada Basement cikgu. ambiguity. Apa benda ni? Cakap apa ni, Min? Menyanyi. Boleh menyanyi? Jangan menyanyi. Biar hang berzikir. Siapa? Tak apa lawak-lawak. Tak apa boleh. Saya kira dah left dah. Terlupa tutup mic. Dia menyembang. Siapa Amir Rafiq ni? Amir. Dia dah tutup mic. Okey. Okey, tadi dia terdengar tadi dia bernyanyi sesuatu. Okay, so this is a question for ambiguity. Malahnya nak baca. Ini segitiga dia. Saya bacakan. Segitiga T prime, S prime, U prime. Prime ini maksudnya yang baru, pelajar. Prime ini maksudnya yang baru. Mempunyai ukuran yang sama dengan TSU sebagaimana dalam rajah. Okey. Di mana ST kita dia akan dapat yang baru nanti. ST prime yang baru nah. T prime, 3 prime, U prime pun yang baru. Dia adalah yang dah TU memang kita tahu dia adalah 24. Dan sudut, nampak dia mesti sudut tirus kan? Dia mesti sudut tirus 25. Dia suruh tetapi berbeza bentuk dengan segitiga STU. Dengan syarat jarak ni, jarak ST mesti sama dengan yang baru. Jarak lama dan jarak baru sama. Dan jarak TU mesti 24. Okey. So senang sahaja pelajar. Nak buat apa? Okey, sisi yang terpendek yang mana? Dia sekarang kita akan refer kepada R kita tak pakai tau. Sekarang kita akan rujuk kepada U. Kita akan rujuk kepada T. Kita akan rujuk kepada S. Okey. Tadi ST kita berapa? ST kita. Panjang ST kita dah tahu ke belum? Yang tadi ya. ST ada maklumat tak ST? Dah. ST berapa? Berapa? Sisi ST. Kita nak tarik ke dalam atau keluar? Belum. Belum kot. Ni 24 kan? Okey. Kamu kena tarik 20 ni ST ni kurang daripada 24 yang bertentang dengan sudut tirus iaitu adalah ST. Saya ulang semula. Bagaimana kita nak tarik? Kita akan tarik sisi ST ini. Saya
Kejap saya gunakan besar. Saya gunakan besar, paparan besar. Sebelum tu hampa tengok dulu kat mana hampa nak tarik. Okey, ni sekarang kan ST ini kena senang je nak gerakkan mana yang terpendek dengan yang bertentang dengan sudut kandung tu ataupun sudut tirus tu lah. Yang bertentang dengan adalah ST. So kita akan tarik tahu ST ini. Cuba ni. Akan tarik ST ini ke dalam. Yakni macam ni. Dia akan jadi tarik ini ke dalam. Kalau kat sekolah senang tunjuk. Tariklah supaya nanti segitiga ni ST ni kakinya sama dengan kat sini. Dia akan terbentuk nanti. Kalau hang guna jangka lukis lagi senang sebenarnya. Nampak? Inilah segitiganya. Susah betul nak lukis. Alright. So, saya ulang sekali lagi. ST ini tarikkan ke dalam. Yang ini kita labelkan dengan S prime yang baru. Ini prime yang baru. S lama, ini S baru. Lepas tu dekat hujung pada U letak U prime. Sini letakkan T prime. Sekejap lagi saya akan lukis segitiga yang dihasilkan. Dah kah? Dah. Dah dapat dah segitiga dia kalau lukis. Hampa lukis betul-betul. Lakarkan segitiga T prime. Apa benda dia kata? T prime, S prime, U prime. Yang ini. Sketch the triangle T prime, S prime, U prime. Iaitu apa? Ni yang prime yang ni. S prime, T prime, U prime. Yang ni. Segitiga ni yang kamu nak lukis. Atas ni je. Okay, saya laserkan. Segitiga ini sahaja yang soalan nak. Iaitu T prime. T prime sebelah T ni yang tidak bergerak. U prime adalah yang tidak bergerak juga. Okey, yang bergerak adalah tadi S akan bergerak ke sana. S akan bergerak ke sana. S akan bergerak ke sana supaya terhasil segitiga kaki sama. Iaitu apa sama kaki, nampak tak? ST yang nampak ni. ST sama dengan S prime, T prime. Ni segitiga kaki samalah. Dan T prime, U prime mana? T prime, U prime tetap 24. Okey, lukislah segitiga yang dalam ni. Yang saya pointkan ini iaitu dia nak T prime, S prime, U prime. Kecil ni je. Tapi jangan lukis kecil-kecil. Lukislah besar-besar. Buat ukuran. Saya ulang pelajar semula. Yang akan bergerak adalah sisi TS ini. Dia akan bergerak hujung ini. Yang S ni pi sana. Pi sana supaya dia jadi segitiga sama kaki. Dia dengan syarat mesti segitiga sama kaki. Okey. Yang bergerak ini akan jadi S prime. Dia akan jadi S prime. Yang tidak bergerak hang slash sahaja di sebelah yang asal. U pun slash sahaja di sebelah yang asal. Maka terbentuklah segitiga T prime, S prime, U prime. Apa dah lukis dah? Lukis sekarang. Kemudian yang kedua, dia ada pula nyatakan saiz. Saiz T prime, S prime, U prime. Saiz itu maksudnya sudut. Dia nak sudut dekat sini. T prime, dia nak sudut dekat sebelah ini. Dia nak sudut sebelah ni. Siapa ada idea ke arah itu? Saya beri kamu masa untuk buat try.
100 ni tak pakai tau. 100 ni tak ada kaitan. Jangan pakai 100 ni nah. Bagi 3 yang S prime, T prime, U prime tu je. Cikgu. Cikgu tak unmute. Okay, sorry. Okay. Gerakkan TS itu S ke arah S. Ini kaki dia sama. Kalau kaki dia sama, sini berapa? 55. 5 juga. Okay. So, jadi sisi tadi duduk tang mana tadi ada? Yang dekat sebelah ini letakkan T ni letak T prime. Sini letak U U prime. prime kan? Jadi segitiga yang hang kena lukis tu yang ni je. Yang ni je. Lukis semula. Elok-eloklah lukis. Ditransform dia akan jadi okey, ni letak U prime, dia nak apa? Dia nak yang baru kan? S prime, yang ni T prime. Dia nak sudut yang dekat sini. Dia nak sudut ini. Apa sudut ini? 125. Tahu? Macam mana Is kata 125? 180 tolakkan dengan 55. 55. Itu je sebenarnya. Kenapa calon tak boleh menjawab? Saya pun tak tahu kenapa. So, yang ni adalah answer is sudut yang dia nak tadi iaitu T prime, S prime, U prime adalah saiz sudut. Itu saiz bukannya area. Saiz adalah sudut. Jadi, saiz. Saiz tu sudut. Saiz tu adalah sudut. Sudut yang satu lah yang tadi 55. Apa? 180 tolak 55. Soalannya macam ni kan? Soalannya B1 kita dah lakar. B kedua, nyatakan saiz sudut. Depannya ada sudut ni. Sudut lah saiz sudut. Saiz sudut. Saiz sudut
T prime, S prime, U prime adalah kamu tulis 180, tolakkan dengan 55. So jawapan adalah 125. Macam tu je. Boleh? Dengan dia mesti segitiga kaki sama. Okey, saya rasa saya nak tamatkan kelas boleh? Saya bagi kamu buat satu homework yang nombor 2 tu. Yang satu lagi. Okey tak? Kan nak sambung lagi. Dia tak boleh lama-lama. Dia sejam je. Tengok pakat dah left dah. Okey nak? Okey, boleh dapat sesuatu malam ini? Bagi dapat markah penuh ini dengan baik. Boleh? Boleh. Ya, dia kena ada homework juga. Saya bagi satu homework yang ni. Yang saya tadi ada bagi yang ni saja. Bukan. Nanti saya susun balik elok-elok. This one. Yang ni homework saya akan bagi nanti. Tengok kat PowerPoint. Okey, kelas. Cikgu tamatkan kelas. Ada apa-apa nak tanya tak? Boleh? Boleh dapat? Dapat sesuatu harapnya. Dapat cikgu. Okay, no? Thank you. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih kerana join. Tanya, kena teruskan lagi. Yang on off saya harap teruskan. Jangan off terus. On off tu tak apa, jangan off terus. Okay, Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih. Suffer. Okay. Terima kasih. Selamat malam, Cikgu. Terima kasih cikgu. Selamat malam. Terima kasih cikgu. Enggak sama-sama Anis, sama-sama. Ada nak tanya boleh stay, saya tunggu. Ada nak tanya apa-apa ke?